上的庸才四海哈流呀，嘿哈流，嘿呦嘿哈流，那个地上的呀雨点儿大呀流。哎呀，地上的呀雨点儿大呀流耶。Sebab tu kita... Ketua Encik Raja Chen, dah Maafkan sampai. aku. Teruskanlah. Teruskan. Ya. Dia macam ni. Walaupun stesen pam air Cengguan Jing Tongzia agak jauh sikit dari situ, tapi kedudukannya tinggi. Sebenarnya kami dah duduk bincang masa mula-mula kami nak bina Kampung Jintan. Oleh disebabkan jumlah penghijrah yang kurang, Kampung Jintan boleh pinjam air dari Cengguan buat sementara. Yalah, sebab kos pembinaan stesen pam air tahap 3 tinggi. Kalau luas kawasan tak mencukupi, pembinaan stesen pam tak berbaloi. Awak pun tahu tentang perkara ni. Tolonglah jelaskan. Awak je lah yang cakap. Benanah telinga awak kalau dengar saya cakap. Teruskan je. Baiklah. Maksud saya tadi, kampung hijrah Yu Chuan Ying dah mula berkembang sekarang. Populasi akan jadi semakin ramai. Permintaan air juga akan jadi tinggi. Pembinaan stesen pam air tahap 3 dah dirancang. Bila siap dibina, stesen pam air tu boleh terus dihubungkan ke Kampung Jintan. Pada masa tu kita boleh guna air sendiri untuk menyiram tanaman kita. Terus dihubungkan? Bagus sangatlah kalau macam tu. Nanti dah tak payah risau tentang masalah air lagi. Tapi, ini projek yang besar. Ia akan ambil masa sikit. Buat masa sekarang ni Kampung Jintan kena dapatkan air dari Cengguan. Awak jangan risau. Saya akan uruskan masa dan bekalan air. Saya akan bincang dengan mereka. Sabar je. Tapi saya nak awak tahu, kos bekalan air adalah lebih tinggi daripada stesen pam air Yu Chuan Ying. Mungkin awak kena jelaskan perkara ni dengan penduduk kampung. Itu semua tak ada masalah. Asalkan tanah mereka ada air. Saya rasa mereka akan terima dengan hati terbuka. Sebenarnya, saya ada berita baik nak bagi tahu kat awak. Nanti kan, beberapa hari lagi Profesor Ling Yinong, pakar pertanian, akan datang ajar penduduk kampung cara-cara untuk menanam cendawan. Tanam cendawan? Ya, tanam cendawan. Penduduk kampung akan dapat tambah pendapatan. Tak apa. Selepas pakar datang, saya rasa mereka akan jelaskannya. Mereka yang sudah saya datang ni. Sebab tu saya datang. Lambatlah pula. Ketua daerah Cik. Ketua daerah Cik. Hai, baru bagus. Pandai betul awak buat kerja. Baru? Mana dia? Bukan baru lah. Dah lama mereka duduk situ tunggu awak. Maksud saya, awak buat kerja dengan bagus. Bagus sangat. Faham kan? Projek Fujian awak dah dapat kepercayaan. Sebab tu ramai yang sendiri datang sini. Saya saja cakap besar yang Profesor Ling ialah profesor terkenal. Tempat dia pernah pergi lagi banyak daripada Gubernur. Betul lah. Profesor Ling memang profesor paling terkenal di seluruh dunia. Awak tak cakap besar pun. Ya. Pula tu. Kenapa ni? Ketua daerah Chen, macam ni. Saya ke tempat Profesor Ling dan mereka kata dia dah keluar awal pagi. Lepas tu saya ke tempat kita jumpa dia sebelum ni. Sana pun tak ada. Saya cari pembantu dia, tapi tak ada yang tahu. Saya takut awak risau. Sebab tu saya terus datang ke sini. Susahlah kalau macam ni. Apa nak buat ni? Dah ramai orang. Jangan takut. Saya ada persediaan lain. Mari. Saya ke? Baiklah, kita dah nak mula. Tolong senyap ya. Berapa lama nak tunggu? Kita bagi
laluan pada Timbalan Ketua Daerah Chen dari Fujian untuk beri ucapan. Silakan. Sebenarnya hari ini saya dah rancang untuk jemput Profesor Ling, seorang pakar rumput fungus yang terkenal, untuk jelaskan pada kita cara-cara untuk menanam cendawan. Tapi dia tak dapat datang hari ini. Ini salah saya. Jadi saya minta maaf sebab dah buat awak semua menunggu. Maaf sangat. Tapi nasib baiklah mesyuarat pada hari ini adalah tentang cara nak tanam cendawan di rumah kita. Saya adalah pelajar Profesor Ling Yinong. Saya dah buat penyelidikan dan persediaan semalam. Hari ini, biar saya mewakili Profesor Ling Yinong untuk menjelaskan teknik macam mana nak tanam cendawan dengan betul sampai ia membuahkan hasil. Awak ketua daerah. Jangan pandai-pandai nak wakilkan saya. Saya kenalkan pada awak semua, ini Profesor Ling Yinong. Mari kita sambut. Profesor Ling. Saya bukannya datang nak tolong awak, tapi saya nak cari kesilapan awak. Alah, sudahlah tu. Mari ikut saya. Mari duduk. Itu ke dia orang ni? Duduklah. Tak apalah. Kita sambut kedatangannya sekali lagi. Ya. Baiklah, saya akan jelaskan siapa Profesor Ling Yinong pada awak semua. Profesor Ling ialah satu-satunya pakar yang menggunakan rumput fungus untuk tanam cendawan dalam China dan seluruh dunia. Hari ini saya jemput Profesor Ling untuk jelaskan teknologi yang canggih ini kepada penduduk Kampung Mining dan juga pada wakil kampung yang lain. Pada masa sama, Kampung Mining dan kader akan mulakan untuk menanam cendawan. Tepuk! Saya ke Ningxia untuk promosi teknologi Fujian yang berjaya menanam Agaricus bisporus. Kemudian, keputusan eksperimen menunjukkan bahawa rumput yang tumbuh dengan bagus di Fujian tak dapat hidup dekat sini. Jadi, saya tukar rumput. Saya dapati rumput yang menahan kemarau ni ada kesan yang mengejutkan dalam menahan angin dan kukuhkan tanah. Jadi, ia memang sangat bagus kalau... Apa kata cakap tentang cendawan, rumput tu biar dulu. Awak tunggu kejap, ya? Tukar tempat. Defus sini. Kalau awak nampak mereka macam tak berapa faham, awak tolong kami jelaskan, ya? Ya, baiklah. Awak seraja pada saya. Ya, baiklah. Profesor Ling datang untuk ajak kita cara tanam cendawan. Boleh dapat duit dengan menjual cendawan, kita akan terlepas daripada kemiskinan dan hidup senang. Macam bagus. Dia cakap apa? Awak tak perlu tahu. Awak hanya kena cakap tentang cendawan. ya. Agaricus bisporus ni perlukan dua bahan utama, iaitu rumput, fungus dan baja. Dah tentulah tanaman macam padi, gandum dan juga jagung boleh diterima untuk buat rumput fungus. Dekat Ningxia, eksperimen rumput fungus masih lagi berjalan. Sekarang kita boleh guna batang jagung di sini untuk dijadikan bahan pengantara untuk tanam cendawan. Baja lebih senang dicari. Contohnya, najis lembu, najis kambing, kuda, ayam dan lain-lain. Baja senang. Macam mana tu? Guna najis. Rumput fungus apa? Fungus tu ialah seperti bakteria. Bakteria. Bakteria rupanya. Betul. Dari tadi. Rumput fungus ni sangat penting. Biar saya jelaskan tentang ni pada awak semua. Eksperimen telah menunjukkan yang mana rumput fungus ni membawa kesan yang lebih bagus daripada tangkai hasil tanaman. Rumput fungus dalam eksperimen saya telah bawa kesan menahan angin dan pasir. Malah ia membawa hasil yang lebih tinggi daripada tangkai hasil tanaman. Kandungan proteinnya memang sangat tinggi dan boleh dijadikan fodder ternakan. Kandungan protein yang tinggi buat pertumbuhan menjadi... Tentang cendawan. Dalam satu jangka masa panjang, menanam rumput fungus boleh banyak kebaikan pada... Cendawan lah, cakap tentang Nak tanam cendawan kena ada rumah hijau. Susah tumbuh tanpa rumah hijau. Jadi rumah hijau adalah kuncinya. Kita kena bina rumah hijau dulu. Rumah hijau ni ialah rangka kayu yang diliputi plastik. Bangsal. Ya, betul. Bangsal. Bangsal sayur. Rasa lebih senang kalau kita bawa aja kayu aspen ke sini. Kos kayu aspen sangat murah. Pembinaan rumah hijau dengan kayu aspen memerlukan 2,000 yuan. 2,000 yuan. Banyak sangat tu. Nak tanam cendawan, kena ada rumah hijau. Perlu 2,000 yuan untuk buat rumah hijau.
Mana nak cari duit? Bertenang semua, jangan terus bantah. Hei. Kalau nak Biar senang, ketua daerah kita Chen kena habis berkorban cakap dulu. sikit. Dengar, Biar kita betul. kena berusaha kalau nak jadi senang. Selepas rumah hijau ni siap dibina, Profesor Ling Linong sendiri yang akan turun untuk tolong kita. Saya jamin kita di sini pasti akan berjaya tanam cendawan. Jangan Cakap je. Macam mana ke? Ayo je Awak ke? cakap Sama lah. Semua cakap macam Cakap mana? lah Biar macam saya tu. jelaskan Cakap dulu. dulu. Kos tanam cendawan. Cubalah cakap elok. Tapi pulangannya Betul. dapat cepat. Boleh Betul. dapat balik mudah dalam 3 bulan. Defu, saya jelaskan. Itulah macam ni. Dah, tak payah cakap. Maaf semua, dengar saya cakap. Ketua daerah Chen cakap menanam cendawan lebih cepat daripada tanam padi ataupun gandum. Masa yang singkat tapi hasil lebih. Cendawan tumbuh dalam 3 bulan dan dapat dijual, cepat dapat duit. 2,000 yuan. Bukannya sikit. Paksa orang susah pinjam duit pula. Betul tu. mana Lagipun, duit? betul ke Bukan menguntungkan? senang. Macam mana kalau tak dapat jual? Maaflah ya. Saya tak berani nak ambil risiko. Rumput fungus yang disebut tadi, saya tak faham langsung. Awak pun sama kan? Tak faham kan? Tak faham kan? Mengarut betul lah. Pengaruh. Sabar semua, tolong jangan bantah dulu. Awak kena percaya pada saya dan Profesor Ling. Ketua daerah Chen, saya bukannya tak percaya awak berdua. Ya. Cakap tentang cendawan. Jujur cakap ya, saya tak pernah makan dan sentuh, apa lagi tanam. Pada pendapat saya, kita memang tak mampu. Ya, betul. Mana kita mampu. Cendawan ni Repeat diperlukan dalam banyak masakan kita. Macam sup ayam, sup akan jadi lebih sedap tambah cendawan. Orang Fujian selalu makan cendawan. Cendawan ni memang sangat diperlukan di seluruh negara. Jadi jangan risau tentang jualannya. Ketua Kampung Chen, tahap pendidikan awak tinggi. Awak boleh ketuai yang lain untuk kuasai kemahiran ni. Macam mana? Tak nak. Kami perlukan 2,000 yuan untuk bina rumah hijau. Tadi Profesor dah cakap, eksperimen menanam cendawan dengan rumput ni masih belum berjaya lagi. Betul. Macam mana kalau saya gagal? Isteri saya garang. Jangan main-main dengan dia. Kalau saya bazirkan 2,000 yuan, dia mesti pukul saya sampai lumpuh. Ketua daerah Chen, biar saya terus terang aja. Kebelakangan ni, penduduk kampung ni dah bekerja keras untuk dapatkan duit. 2,000 yuan tu banyak. Memang susah nak dapat. Ya, Kalau betul. saya nak buat, kena pinjam duit. Mana nak cari duit? Sebagai kader kampung, saya boleh sumbang semua tenaga saya dan tolong. Ini semua tak ada masalah pun. Tapi kalau nak saya pinjam duit untuk cendawan, saya tak nak. Maulah, kami tak nak buat. Mengarut aja lah. Sudah. Dah. Mari kita balik. Buang masa je. Hei, jangan lagi habis. Jangan balik lagi. Balik ya. Tunggu dulu. Kita jangan ada duit pun. Kita cakap mereka. Sabar. Jalan, Jangan balik jalan. dulu. Nyo, balik. Kamu tak boleh gitu. Mengarut semua. Saya percaya. Awak dah profesional. Kasihan orang ni. Sudah kita balik. Saya akan paksa orang kali tak payahlah. Tidak senang nak cari duit. 2,000 yuan tu bukan cari sikit. Banyak tau. Aduh. Dapat tunggu pun sedap Kita pun tak ada. Profesor, saya tak dapat layan awak dengan baik. Nanti awak makanlah sikit di rumah saya. Oh, Belum biasalah lagi tu. lah. Sabarlah. Tak kisah Sikit pun. je lagi ni. Ya ke? Lambat betul. Saya selalu je dekat sini. Sebenarnya, penduduk sini tak nak pun tanam cendawan. Betul tak? Agak susah untuk penduduk kampung terima perkara ni secara tiba-tiba. Kena bagi mereka masa sikit. Tengoklah. Niat awak tu memang baik. Tapi mereka tak terima niat baik awak. Orang lain tak nak terima langsung pandangan awak tu, walaupun berguna. Apa khabar? Kenapa ni? Saya nak yang tu boleh? Suami saya nak sangat makan sayur. Saya tak mampu nak beli. Dah bertahun-tahun dia sakit. Dia tak boleh nak kerja. Saya seorang je yang kerja. Kami tak ada makanan selain ubi kentang je. Cepat. Dekat sini. Saya akan bincang dengan Madefu tentang perkara ni.
Lepas dah sembuh nanti, awak balik ke rumah. Gali arang batu tak sesuai untuk awak. Hei, Juan. Kejap je dah ada orang suka kat awak. Muka dia jadi cerah. Beberapa hari aja. Krim muka tu betul-betul berkesan ke? Ya, mungkin. Juan. Tak payah buat lagi dah. Pekerja perempuan Haji, ikut saya. Mulai hari ini, awak akan buat kerja biasa je. Tak payah kerja di tempat pengeluaran lagi. Penyelia, kami akan buat laju-laju. Tak payah. Awak kena tumpu perhatian untuk bercinta dan berkahwin. Kenapa? Tak puas hati? Baiklah. Sekarang ni mari kita buat ujian kelajuannya. Siapa lulus ujian ni, boleh sambung kerja dia. Mula. Berhenti. Antara awak semua, Bai Memiao paling pantas. Tapi tak mencukupi. Makcik Hong, pelahannya awak ni budak tadika lagi laju daripada awak, tahu tak? Awak semua tak layak bekerja di tempat pengeluaran saya. Bukan awak yang tentukan. Ketua Kilang? Ya. Tolong bagi satu peluang lagi. Bukan kami tak kerja keras, tapi orang yang pimpin kami tak berapa nak faham apa yang dia cakap. Kami tak faham sangat-sangat. Oh, jadi maknanya awak tak faham cakap sini? Saya cakap awak faham ke tak? Saya boleh faham sikit-sikit je. Kenapa rakan sekerja awak tak faham, tapi awak faham pula kami cakap? Saya boleh faham sebab ayah saya orang selatan. Walaupun awak faham, awak tak capai piawaiannya. Ketua Kilang, kami tak tahu kami kena capai piawaian untuk bekerja di tempat pengeluaran. Kalau kami tahu, kami mesti berusaha untuk lulus dalam ujian. Perempuan dari Haji keluar bekerja untuk sara keluarga mereka. Suami Cik Hong tu dah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Dia kena menyara 2 orang anak. Dia tinggalkan anaknya untuk keluar bekerja. Sini Kilang tempat orang kerja, bukan tempat perlindungan. Dekat sini kita ada peraturan, faham? Jangan cuba dapatkan simpati dengan kisah sedih awak tu. Awak pergi tengok kat luar tu. Siapa yang tak kerja untuk sara keluarga?
ingat Mak Chio Hon seorang aja yang kena sara anak ke? Ada tak yang lain cakap macam tu? Ha? Awak ingat ini boleh jadikan alasan ke apa? Awak tu yang lemah. Kalau awak betul nak sara keluarga awak, tunjukkan kebolehan awak. Awak kena bekerja keras. Apa gunanya kalau awak hanya bagi alasan macam ni? Buatlah kilang ni macam rumah sendiri. Kita dah cakap dia tentang bertahun-tahun. Sebagai penyelia kat kilang ni, awak sepatutnya kena saling memahami. Masalah ni sebenarnya tak besar mana pun. Betul tak? Sabar. Nama awak Bai Mai Miao. Bai Mai Miao. Baiklah, Bai. Dengar sini. Saya nak bagi tahu. Awak mesti dorong rakan sekerja awak untuk bekerja sampai capai piawaian. Kecekapan awak semua mesti ditingkatkan lagi. Dalam masa ditentukan, kelajuan awak perlu pantas lagi. Terutamanya ujian yang dia bagi tadi, awak kena lulus. Kalau awak masih gagal lagi, saya rasa saya terpaksa... Kami rela terima hukuman kalau gagal. Dah, pergilah, pergi. Pergilah. Terima kasih, Ketua. Tak ada apa-apalah. Penyelia. Saya memang tak faham betul lah. Kenapa awak mesti upah pekerja wanita haji? Mereka lembab dan tak dapat nak diajar. Mereka tak reti kerja. Lepas tu nak salahkan saya pula. Kalau orang lain ajar, matilah. Awak kena bagi mereka masa. Biar mereka belajar dulu. Mereka kena belajar sampai mereka dapat buat. Macam mana mereka nak buat kalau tak bagi masa? Ikut ujian yang awak bagi itu, kalau mereka gagal dalam ujian awak, mereka dah tak boleh kerja. Kesellah kalau macam tu. Mereka tak dapat cari rezeki. Kita kena sokong polisi negara. Pekerja wanita datang sini untuk bekerja. Inilah peranan mereka. Awak kena faham tu baik-baik. Bagi sikit masa dan peluang pada mereka untuk belajar. Burung pun ambil masa untuk terbang. Bagilah berapa banyak peluang pun tetap macam tu. Pergi dulu. Ya, pergilah. Bye, Mai Miao. Iya ke? Yalah. Mai Miao. Di haji saya paling pantas. Kalau petik buah dan buat kasut. Di sini orang kata saya teruk dari budak. Kalau saya tak dapat bekerja di tempat pengeluaran tu, apa maknanya saya keluar kerja? Memang sia-sialah hidup saya ni. Tak payahlah fikir pasal tu. Kita boleh cuba lagi. Lagipun kan, Memeo dah dapatkan masa untuk kita. Dia memang dah tolong kita. Tapi dia dah singgung perasaan penyelia. Kita mesti akan terkena nanti. Entah macam manalah penyelia akan susahkan kita. Memeo, ayah tulis ni, sebaik kamu tinggalkan rumah. Ayah lupa nak pesan, sebelum kamu berangkat pergi. Ini kali pertama kamu sendirian. Kamu kena jaga diri baik-baik di sana. Kerja elok-elok, jangan lupa makan. Jagalah sikap kamu masa di tempat orang. Sentiasalah rendah diri, jadi pemaaf dan tolong orang. Hau! Hau! Ya. Jomlah cepat. Jalan. Kita nak pindah ni. Jalanlah, jalan cepat. Bawa ni. Bawa. Abang Defu baru sampai ya. Ya. Awalnya awak nak pindah. Rumah baru dah kering. Sekarang ni panas. Cepatlah kering. Jangan lambat. Awak memang dah rancang nak pindah lah ya? Cepat. Kak Syu dan Abang Defu dah pindah semalam tau. Jadi bagus. Jadi ramailah yang nak pindah. Semua tengah tak sabar. Tarik cepat. Tu yang tu angkat cepat sikit. Sorong. Betul-betul tu. Cepat. Ya. Angkat barang tu letak sana. Cepat. Kenapa? Mana ni? Jangan lambat. Kalau lambat nanti. Itu Debo kan? Rokok dulu, Saman. Laju jawab kan. Apa? Hong Tashen. Hisaplah. Nak, ambil rokok ni. Hei, Nak tak? Isaplah dulu. nah. Ya. Boleh tahan kan? Sedap. Nak lagi ke? Tak naklah, saya dah kenyang. Apa yang berlaku?
Jumpa Gawah tak? Pakcik, duduklah ya. Saya letih. Saya nak pergi berehat. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Ha? Manalah saya tahu. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia pergi setengah tahun. Lepas balik diam aja. Saya tengok dia dah tak macam dululah. Awak perasan tak? Dia tak buka topi. Ada parut di kepala dia. Saya nampak tadi. Apa? Betul. Kepala berparut? Devo. Kenapa dengan dia? Ha? Cepat. Tak dapat. Dah tanya. Tak dapat. Sana. Tolong kena dah. Cepatlah sikit. Lambat awak ni. Mana nak pergi ni? Tolak. Cepat. Jauh-jauh buat Tarik tu. cepat. Bukan berat sangat pun. Saya nak balik rumah. Lepaskan saya. Saya nak balik rumah. Lepaskan saya. Abang tolong saya. Saya nak balik rumah. Lepaskan saya. Debo, bangunlah. Debo. Kenapa kamu ni? Apa yang kamu mimpi? Sampai berpeluh macam ni? Bertenanglah. Kamu dah balik. Tak ada apa-apa dah. Bagi tahu abang. Mimpi apa? Abang. Saya tak jumpa Gawah. Saya salah pada ayah. Pada makcik. Dan juga pada Gawah. Saya dah cuba cari tapi tak jumpa juga. Debo. Tak apa. Bertenanglah. Semua orang rindukan kamu, tahu tak? Bagus kamu dah balik. Abang ada di sini. Tak ada siapa boleh pulih kamu. Tak apa, kamu menangislah. Ha? Luahkan semua pada abang. Abang. Ayah. Ayah. Kamu ni memang anak tak guna. Kenapa kamu tak mati kat sana? Buat apa kamu balik sini lagi? Sudahlah. Hidup dia pun susah. Masih di tempat orang. Gawah tak balik. Macam mana dia nak berdepan dengan makcik dia? Sudah. Jangan berdiri di sini. Jom, balik. Tak boleh balik. Kenapa? Ayah, saya takkan buat lagi dah. Separuh tahun berlalu. Saya rindukan mak dan Dehwa. Makcik pun saya rindu. Ish, bangunlah. Tak payah melutut. Tak tahu macam mana ayah nak halang kamu. Mak kamu rindukan kamu. Kenapa tak bagi saya balik? Bukan ayah tak bagi, tapi kamu tak boleh balik. Kenapa tak boleh balik? Duduklah.
Makcik kamu tu. Pada waktu pagi, penyakit dia tu macam tak ada. Dia makan dan minum macam biasa. Tapi penyakitnya tiba-tiba jadi tak stabil bila waktu malam. Jiran tak dapat tidur sebab dia. Tak ada cara lain. Ayah dan mak kamu bergila-gila jaga dia dari senja sampai tengah malam. Kami tak boleh tidur. Ada satu hari mak kamu tertidur, makcik kamu hilang, dilarikan diri. Seluruh penduduk kampung keluar cari dia pada waktu malam. Makcik kamu tu memang dah tak waras. Dia kena landasan kereta api yang gawar dan dia bawa pergi sebelum dia dah meracau kat sana. Ayah tak ada cara lain. Doktor pun tak dapat rawat penyakit dia. Ayah dan mak kamu upah pawang Yin Yang. Pawang tu cakap, jiwa makcik kamu tu dah tak ada. Dia kena sambung semula. Dia berjalan mengelilingi rumah kita. Mengelilingi makcik kamu. Dan pusing kampung beberapa kali. Pawang tu ada ambil seutas tali. Dan cakap tali tu boleh sambungkan jiwa makcik kamu. Itu masih tak cukup lagi. Dia bercakap tepi telinga makcik kamu. Dia cakap Gawar dan Debo cari rezeki di Jinjiang. Mereka balik lepas dapat duit. Ayah, kenapa ayah percaya? Itu semua karut. Kita tak boleh percaya. Masa tu ayah buntu. Ayah rasa risau sangat. Keadaan dia baru bertambah baik. Kalau dia nampak Debo balik tanpa Gawar, macam mana nak jelaskan? Kita tak boleh bagi tahu dia perkara sebenar atau menipu. Kalau dia dapat tahu, dia akan sakit balik. Sebab tu ayah tunggu sini. Halang kamu balik. Kamu fikirlah apa yang terbaik. Ayah, saya dah ada duit. Saya nak bawa makcik ke hospital besar. Hai, sepanjang kamu tak ada, abang kamu seoranglah yang tanggung kos rawatan makcik kamu tu. Dah banyak kali pergi ke hospital tapi tak berkesan. Jadi baik jangan buat macam tu lagi. Ayah, saya rasa lebih baik jangan bagi makcik tekanan lagi. Penduduk kampung tak boleh tahu tentang kepulangan Debo ke sini. Betul. Itulah jalan yang terbaik. Kalau kamu tak jumpa dengan mak kamu tu, mungkin dia pun akan jadi tak waras. Kalau macam tu, suruh je lah mak ke sini dan jumpa dengan Debo. Saya nak balik rumah. Saya rindu masakan mak. Saya nak tengok Dehwa dan makcik. Saya boleh aja curi-curi tengok mereka. Kalau orang kampung nampak kamu, habislah nanti. Mesti bercerita. Kesian makcik kamu nanti. Debo, memang betul cakap ayah. Keadaan makcik tak stabil. Melainkan Gawar balik. Selagi Gawar tak balik, tak payah jumpa dia. Ya, Mak. Dalam beg tu ada barang Mak, Ayah dan Makcik. Debo yang beli. Ya, Mak tahu. Lepas habis makan, kamu pergi ke rumah makcik kamu. Jangan biar dia perasan Mak tak ada, ya? Pergi elok-elok. Nanti saya ganti tempat Ayah. Ya. Ada lagi tak? Sini. Mak tambahkan lagi. Makcik, mi itu sedap. Cepat. Sini Ayah. dulu. Kenapa ayah buat macam ni? Ayah terpaksa. Dah akan lari jadi kena berjaga-jaga. Pergilah makan. Saya jaga. Pergilah. Makcik, tengok saya bawa apa ni. Ada kasut baru. Makcik tengoklah, ada kasut baru ni. Ini pula scarf untuk makcik. Cantik tak? Ha? Baju baru. Ha, makcik mesti nampak cantik lepas pakai ni. Makcik, baju makcik. Nak makan mi lagi.
Nah. Mak, bila saya lapar je kan, mesti saya teringat masakan Mak. Betul ke parut ni sebab kepala kamu terantuk? Dah kenyang? Kalau ada sup lagi sedap. Aduh, Depo. Apa rancangan kamu? Abang nak hantar saya bekerja di Fujian. Baguslah tu. Abang kamu ada cakap Meow akan kirim duit kepada pengetua bai setiap bulan. Mak, mana saya pergi, saya mesti akan cari duit. Saya tak jumpa gawa, jadi saya berhutang dengan makcik. Selepas hidup saya lebih baik, saya akan bawa makcik pergi ke Shanghai dan Beijing. Kat mana dapat merawat penyakit makcik, saya mesti bawa dia. Baguslah macam tu. Mak akan sokong kamu. Mak, ini 2,500 yuan. Semua ni untuk Mak dengan makcik. Guna sebaik mungkin, ya? Tak payahlah. Mak tak nak. Duit ni kamu simpan aja. Bukankah kamu nak pergi ke Fujian? Bila kamu jumpa dengan Meow nanti, kamu kenalah beli hadiah untuk dia. Saya ada duit lain lah. Mak ambil je. Ni Mak punya. Iyalah. Selama kamu kat sana, kamu ada tulis surat untuk Meow tak? Sekarang saya dah besar lah, Mak. Tak payahlah risaukan saya lagi. Mak dengan Ayah sepatutnya risau keadaan makcik sekarang ni. Kamu kan anak Mak, mestilah Mak risau. Bila kamu dah berkahwin dengan Meow nanti, barulah Mak takkan risaukan kamu ni lagi. Meow, jangan merungut bila tengah hadapi masalah. Cuba kamu fikir dulu salah apa yang kamu buat. Biasalah kalau penyelih marah, dia nak semua laksanakan tugas masing-masing. Dapat juga berehat. Jom. Mata penyeliang tajam nak rehat cukup ke? Sejuklah cuaca. Jomlah kita balik. Jomlah kita makan. Penat dalam macam. Hey, kita berlatih nak tak? Tak lah. Kau balik dengan siapa? Kita ajalah berlatih. Oh, ya ke? Jomlah. Balik masak. Tak payah nak masak. Jumpa esok ya? Kita beli barang lagi. Balik terus ke? Kita makan je lah dekat kedai. Hai, nak rehat cukup kat rumah. Apa kata kita tak payah kerja lebih masa malam ni? Ya. Jomlah. Malam ni ada majlis Ada tarian. beberapa orang lagi. Jom pergi tengok nak? Majlis Nak ikut? tarian. Jawatan kuasa pemuda pembandaran buat majlis tu di kilang kita. Pekerja dari kilang lain pun akan datang tau. Mesti meriah. Mana awak tahu ni, Ye Juan? Ye Jia Chiang yang tulis surat untuk jemput awak kan? Awak berdua selalu hantar surat. Inilah masanya nak jumpa kan? Meow, jomlah pergi sekali. Dah hari-hari kita hadap benda ni. Sekali-sekala kenalah berseronok. Ya, betul tu. Jom pergi sama-sama. Bukannya selalu pun. Bolehlah kita tengok majlis tarian. Betul tu. Cui Hong, jomlah sekali. Jomlah. Saya tak ada tim menari lah. Nanti kami Susah mana ajarlah. pun. Para pekerja dan tetamu yang datang, majlis kita telah diadakan seperti mana dijadualkan. Hari ini kita ada kawan baru yang akan sertai kita semua. Baiklah, mari kita sambut dengan meriah kedatangan pekerja wanita dari Haiji. Mereka sambut kita lah. Tujuan parti ini adalah untuk pelbagaikan kehidupan budaya dan hiburan awak supaya awak boleh kenali ramai kawan dan hilangkan rindu pada kampung halaman. Pendek kata, tak kira pekerja lama atau rakan baru, awak kena bergembira pada malam ni. Akhir sekali, saya harap awak akan berseronok pada malam ni.
Jom kita menari. Semua duduk dekat sini. Jom sini. Cepat tempat duduk dulu. Nah, awak ambil ni. Mana ke? Makanlah. Sinilah awak boleh cari jodoh. Kan? Maaf, nama saya Liu Chia Chiang. Boleh kita menari tak? Liu Chia Chiang? Orang yang tulis surat. Oh. Jom menari. Dia nampak seronok kan? Maaf, jom kita menari sama. Tak nak, terima kasih. Saya boleh ajar awak. Tak apalah, terima kasih ya. Boleh ke saya menari dengan awak? Tapi, saya tak ada tim menari. Boleh saya menari dengan awak? Boleh saya menari dengan awak? Kenapa awak tak menari? Tak apalah. Awak kena banyak kawan. Tak naklah, suka dengan lagu aja. Apa khabar? Apa khabar? Nama saya Wang Guhoi. Saya ni seorang pemandu. Kerja saya memandu kereta. Khabar baik. Nama saya Bai Memiao. Kenapa awak ni tak menari sekali? Saya nak dengar lagu aja. Kebetulan. Saya ni pun suka dengan lagu juga. Masa memandu, saya mesti akan mainkan lagu. Lagu Jackie Cheung atau lagu Jeff Chang. Ada lagu tajuk Adik-beradik. Berdu tau. Perempuan mesti akan suka lagu ni. Biasa nyanyi untuk awak ya. Lihat senyumanmu, terkenang kebaikanmu. Saya bawa awak. Betul ke ni? Baik. Bila nak bertolak? Hari ini 10 hari bulan. Abang cakap majlis pembinaan kampung Menin diadakan 15 hari bulan. Abang saya sibuk sangat kebelakangan ni. Saya tak nak kacau dia. Kita pergi 16 hari bulan? Janji. Ya. Betul ke? Kenapa tujuan tak balik? Tadi dia cakap Liu Chia Chiang nak belanja dia makan malam. Kenapa tak ikut sekali? Oh, ya ke? Ingat kami Memiao ke? Jangan cakap macam ni. Dah lah. Dia dengar nanti. Sudah. Janganlah habis bising. Dia dengar nanti. Rakas kerja saya dah rindu. Untuk ayam. D untuk bola. C untuk cawan. Pada akhir tahun. D saya dah kira untuk daun. pun ayah cuti. E untuk apple. Ayah penat. F untuk gajah. Paling takut. G untuk gajah. Seorang pengerti H untuk harimau. Ibaratkan I untuk ikan. Tapi A ayah takkan untuk sedih ayam. cuti nanti. D untuk Saya bola. ayah.
kamu teman ayah. Ada-ada je lah budak tu. Ayah rasa bersyukur sangat kalau kamu tu dah tak melawan ayah. Cikgu. Debo, kamu dah balik. Duduk. Ramai pelajar, cikgu. Tahun lepas 37 orang aja. Tahun ni dah bertambah jadi 66 orang. Bilik darjah dah penuh dah. Nah, boleh ke uruskan? Ada 3 cikgu, termasuk diri saya. Setiap seorang mengajar 2 kelas. Tak letih sangat. Lagipun, waktu yang paling susah betul-betul dah hampir berakhir. Kamu baru balik, kamu tak tahu. Sekarang ni sekolah sedang dibina di Kampung Minin. Ketua daerah Chen cakap, sekolah rendah ni adalah sekolah yang berstatus tinggi. Guru dan kemudahan adalah yang terbaik. Itulah yang dia janji dengan saya. Selepas siap dibina, senanglah sikit kerja saya. Kamu datang sini nak tanya tentang Memio kan? Saya dah kirim surat kamu pada Memio. Kenapa kamu tulis satu je? Kenapa tak tulis banyak-banyak? Kamu kan kenal dengan perangai dia tu. Bila dia dah mula marah, sampai bila-bila dia akan marah dengan kita. Tapi kali ini bukan salah dia. Walaupun kamu tak bawa dia pergi dengan kamu, kamu kena beritahu dia secara jujur. Jangan tipu dia. Kamu tak tahu betapa sedihnya dia selepas kamu pergi. Dia tak makan selama beberapa hari. Dia juga kurungkan diri dalam bilik. Langsung tak keluar. Dia dekat sana macam mana? Mestilah susah. Tapi dia tak apa-apa. Dia dah dapat sesuaikan diri dia. Hari ini dia ada kirim surat. Tengok ni. Dia cakap yang dia baik-baik saja dan kerjanya berjalan dengan lancar. Sejak dia di sana, dia bukan saja dah biasakan diri, tapi dia juga dah jadi lebih matang sekarang. Di dalam surat ni, dia hanya cakap berita baik. Saya rasa kamu ni mesti banyak berkongsi dan dengar tentang dia. Dengar berita baik dan dengar berita buruk. Dia marahkan kamu, tapi kamu jangan marahkan dia, ya? Cikgu? Ya. Cikgu sekarang masuk tu kelas Mandarin darjah 3. Tunggu ya. Cikgu buatlah kerja. Saya pergi dulu ya. Kamu pergilah balik. Saya nak mengajar. Debo. A untuk ayam. Ini. D untuk bola. C untuk cawan. D untuk daun. E untuk apple. F untuk gajah. Balik. G untuk gajah. H untuk harimau. I untuk ikan. Profesor. Saya baru teringat waktu kita guna batang padi sebagai bahan pengantara di Ningde pada tahun 1994. Pengudaraan bermasalah. Tengok. Profesor, kenapa awak boleh tinggal dekat dalam bangsa cendawan ni? Perbezaan suhu sini sangat besar pada waktu malam. Kalau tak disebabkan Huang ambil selimut, saya mesti tak tahu pasal ni. Kat mana kami kerja, kat situ kami tinggal. Encik Chen, yang sebenarnya kan, data yang kami ada adalah berdasarkan pengalaman di Fujian. Tapi Fujian memang berbeza dengan Ningxia. Walaupun dah ambil kira perbezaannya, itu hanya anggaran saja. Jadi kami tinggal di bangsal cendawan untuk awasinya pada setiap masa. Yelah. Tak payahlah cemas sangat. Profesor, isteri saya ada kirim hasil tempatan dari Fujian. Jomlah kita makan sama. Awak cakap jangan cemas. Macam mana kalau tak berjaya? Tak mungkinlah gagal. Awak dah biasa buat ni. Kalau gagal, kita takkan balik ke Fujian. Sebab kita jatuhkan air muka orang Fujian pada orang sini. Sudahlah. Jom kita makan.
Sekarang, ini bukan masalah jatuhkan air muka. Ini bukan tentang kajian sains yang mana kalau salah boleh dibetulkan semula. Kali ini mesti berjaya. Petani akan ikut kita kalau kita berjaya. Lepas tu mereka boleh dapatkan duit untuk beli daging dan sayur. Tak adalah mereka nak meminta pada orang lain. Faham tak? Terima kasih banyak, Profesor. Ketua Daerah Chen. Defu, Profesor Ling. awak dah makan? Belum. Mari makan sama. Saya nak ada kemesyuarat dekat Kampung Jintan. Jadi saya nak Profesor Ling ajar saya cara untuk tanam cendawan. Baguslah tu. Hei, duduk dulu. Debo. Abang. Kenapa balik awal hari ni? Abang nak adakan mesyuarat kampung. Tadi abang jumpa dengan profesor dari Fujian. Abang nak jelaskan tentang tanam cendawan dalam mesyuarat nanti. Cendawan? Tanam cendawan? Menguntungkan ke tu? Mestilah untung. Ketua Daerah Chen cakap orang Fujian tambah pendapatan mereka dengan menanam cendawan yang telah dicipta oleh pakar ni dan ia juga membentuk sebuah industri. Dia cakap kos untuk tanam cendawan tak mahal, cepat untung. Memang itulah yang kita nak sangat. Asalkan belajar, semua orang boleh buat. Yang penting, ia tak makan ruang sangat. Kita boleh tanam di halaman rumah kita. Kita tak payah pergi jauh-jauh. Jadi abang nak semua tanam cendawan. Abang dah tanya ke pasal kerja di Fujian? Dah tanya dah. Ketua Daerah Chen dah uruskannya. Ia kilang kasut. Dia kenal bos kilang tu. Sampai je sana, kamu terus ikut latihan. Kalau kamu lulus, kamu boleh terus kerja. Ini surat yang ditulis Ketua Daerah Chen untuk bos di sana. Alamat ada di dalam, simpan baik-baik. Bila betul tak? Dah habis fikir? Nanti sembang. Kenapa pula ni? Kalau dah fikir masak-masak, kamu kena buat keputusan. Abang dah tanya dah. Kilang kasut kamu tu. Memang tak jauh dengan kilang Memiau. Kamu boleh jumpa dia nanti. Buatlah keputusan. Abang nak ajak mereka mesyuarat. Lagi cakap ni. Entahlah. Ini tak tahu lambat pula ni. Cendawan ni apa? Boleh makan ke? Boleh untung ke? Ini macam payung kan? Tak tahu. Apa benda ni? Saya tak faham. Pakcik dah sini. Duduk dulu. Sekarang biar saya jelaskan. Makan ke? Dah sampai ke? Betul. Kita tunggu apa yang dia nak cakap. Tak apa lagi lah. Tengok ni. Entahlah. Itu mengganggu. Cendawan ni Agaricus bisporus. Profesor dari Fujian beritahu saya, ini telah dipilih melalui eksperimen. Cendawan ni memang sesuai sangat untuk ditanam di sini. Apa guna tanam benda ni? Fodder ke tu? Apa pakcik ni? Ini makanan lah. Boleh makan. Boleh makan. Kenapa tak boleh? Ini memang makanan. Profesor Lee kata, penduduk bandar paling suka makan benda ni. Tak nampak macam makanan langsung. Rupanya pun pelik. Apa yang berlaku selepas penduduk bandar makan tu? Sangat berkhasiat. Profesor cakap yang Agaricus bisporus ni mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Apa sekalipun benda ni, ia berkhasiat terhadap badan kita. Dan kita memang takkan jadi gemuk lepas makan ni. Apa masalahnya? Apa keburukannya dia gemuk? Gemuk tu maknanya orang tu sihat kan? Kamu dengar ni baik-baik. Penduduk bandar memang suka makan yang bukan-bukan. Cuba tengok lengan saya ni. Dah kurus kering macam batang jagung kita tanam. Apa jadi kalau saya makan benda tu? Benda-benda ni tak masuk akal. Memandangkan penduduk bandar suka makan benda-benda masam, kenapa mereka tak minum susu je? Setiap tempat ada keistimewaan. Tak kisahlah apa yang mereka makan. Bagi saya lah, cendawan ni boleh menguntungkan. Kita patut tanam. Kalau berjaya ditanam, ia lagi untung daripada bekerja di Fujian. Boleh dapat untung. Ingat sikit ke tu? Betul. Dengar sini. Mana cari duit banyak-banyak tu? Dekat dalam kampung kita ni, awak semua yang berkebolehan, saya rasa awak semua cuba tanam dulu. Kalau berjaya, dapatlah duit. Penduduk lain pun mesti akan ikut. Tapi, macam mana nak tanam tu? Pertama sekali, kita kena bina bangsal dan lepas tu tanam dekat dalam bangsal. Berapa kos untuk bangsal ni? Pembinaan bangsal ni
perlukan lebih kurang 2,000 yuan. Apa dia? RM5 ke tu? Betul tu. Betul lah. Mana kami nak dapat? Tolonglah. Sabar. Diam sekejap. Diam. Tu. Siapa tanggung semua ni? Kami dah dapat RM1,000 Inilah Ustaz. perkara yang saya nak bincang. Dia macam ni. 2,000 yuan ni kena dibayar pada... Tak payah cakap. Saya dah tahu dah. Saya dah faham maksud kamu tu. Kamu nak kami keluarkan duit sendiri kan? Ada nak cari. Mana nak Sabar. Tinggallah duit pun. Profesor dah cakap. Cendawan ni Sudah. memang akan... Kena keluarkan 2,000 yuan untuk bangsal dan tanam benda ni. Tak ada siapa yang ada duit sebanyak tu. Betul tak? Mana nak cari? Mana nak cari Cakap saya benda dengar. Perkara ni belum tentu jadi. Dicakap tanam cendawan akan bawa banyak keuntungan daripada bekerja di Fujian. Kalau tak berjaya macam mana? Betul. Kalau duit dah bawa kami bekerja siang sampai ke malam. Baru berapa je yang dapat? Kalau saya melabur duit saya dan tak dapat pulangan semula, siapa yang patut saya cari? Macam mana dengan hidup saya? Siapa nak tanggung? Betul. Dengar sini. Biarpun kami ada duit, kami tak boleh buat perkara ni. Awak suruh kami bina bangsal dulu. Tak ada siapa tahu apa akan berlaku nanti. Ya. Betul tu. Sabar. Tolong dengar saya cakap dulu. Betul. Awak semua kena keluar duit dulu. Tapi tak apa. Awak melabur untuk dapat balik balasannya. Ini tak susah mana. Kena berpandangan jauh, barulah boleh senang. Profesor cakap cendawan ni boleh tumbuh dalam 3 bulan. Boleh jual sebaik saja tumbuh. Masa tu awak senang-senang dapat duit. Awak juga akan dapat balik pulangan kos dengan cepat. Dia juga cakap, bila rumah cendawan telah siap dibina, nanti juruteknik akan pergi ke setiap keluarga untuk mengajar cara untuk tanam cendawan. Kalau tak ada duit, awak boleh buat pinjaman dekat koperasi kampung. Kalau betul benda ni bagus, kenapa kamu tak tanam? Yalah. Kamu tu ada duit. Dia pun dapat banyak duit lepas pergi gali arah. Kamu tanamlah dulu. Betul tu. Awak yang ada duit pun tak tanam, kami yang miskin ni awak suruh tanam. Dahlah kena buat pinjaman. Benda ni takkan berjaya. Kami hanya tahu tanam bijirin saja. Tanam bijirin boleh kenyangkan perut. Cendawan boleh kenyang ke? Saya akan tanam dia. Saya tak cakap saya tak tanam. Susah macam mana pun saya tetap akan tanam sampai ia berjaya. Saya nak ubah hidup kita. Jadi tak payah fikir. Mari kita tanam cendawan sama-sama. Boleh je. Tapi lepas kamu tanam dululah. Kamu tanam dulu. Tanam dulu. Lepas tu kami tanam dulu. Lepas tu kami Kami tengok dulu. Berjaya ke tak? Baru kami buat. Defu, Ketua Daerah Chen, saya tak dapat yakinkan mereka. Mereka tak berani untuk melabur atau pinjam duit. Tapi awak jangan risau. Perkara ni mesti diteruskan. Kalau mereka tak nak buat, kader kampung akan buat semua ni termasuk saya. Kemudian cikgu sekolah rendah dan 2 kader stesen pertanian. Saya akan tunjuk pada penduduk kampung. awak ada duit ke nak bina bansal tu? Makcik awak masih sakit. Adik awak dia kena belajar. Buat pinjaman. Saya akan buat sampai berjaya. Macam mana, Profesor? Keluasannya memang sesuai untuk bina bangsal cendawan. Baguslah. Saya dah sediakan kayu, relau dan paip. Semua saya dah letak dekat sana. Kalau tak cukup, beritahu. Setiausaha, Ma. Awak seorang serius, sangat jujur dan ada semangat belajar. Awak pasti dapat tanam cendawan. Lepas awak dapat duit, awak pasti akan jadi contoh. Saya akan cuba. Duduklah dulu. Ya, Saya nak marilah. Abang. Baru balik? Ya. Abang nak kenalkan, ini Ketua Daerah Chen. Apa khabar? Dan ini pula Profesor Lee yang terkenal. Dia ni adik awak? Ya, adik saya, Madebo. Dia baru je balik sini. Dia lebih tinggi dari awak dan nampak lebih kuat. Tinggi sikit. Nak duduk bincang sekali ke? Ya. Mari. Duduk dulu. Boleh kamu bantu teh untuk... Bangsal cendawan, percubaan yang saya buat dah mampu untuk mengawal suhu dan juga kelembapan dalam bangsal secara tepat. Asalkan ia dibina dan diuruskan macam saya nak, awak akan dapat tanam cendawan. Biar saya jadi contoh. Orang kampung hanya percaya apa yang mereka nampak. Lepas saya berjaya tanam cendawan, saya pasti mereka akan ikut saya.
Devu, macam mana dengan pinjaman awak? Saya dah sediakan dokumen. Saya akan hantar hari ini. Abang, saya pun nak cuba. Cuba apa? Saya boleh bina bangsa tu. Selain duit untuk mak ayah, saya masih ada ni. Patutnya cukup kan? Awak nak pergi Fujian kan? Saya tak pergi. Saya dah dengar semua masa mesyuarat. Bina Bangsa dan Cendawan akan tumbuh lepas 3 bulan. Masa tu, cendawan akan dipasarkan di luar musim. Ia ada pasaran yang bagus. Saya nak belajar dengan Profesor Ling. Awak ni memang bijak. Tapi kerja ni agak susah sikit. Bangsa cendawan memang sesak dan berbau busuk. Boleh ke bertahan? Saya tapis pasir di bawah matahari pada suhu 40 darjah Celsius. Saya gali arang batu di lombong arang batu dan kena bongkok. Saya tak dapat tegakkan badan saya. Saya tak takut dengan semua ni. Tak payahlah. Lupakan. Macam mana kalau kamu putus asa separuh jalan? Ini bukan main-main. Abang tanah cendawan ni sebab nak jadi contoh dan tunjuk pada orang kampung. Kamu faham? Abang awak orang pertama dalam kampung yang bina bangsal dan tanam cendawan. Awak faham tak apa yang dia buat? Saya faham. Kalau tak percayakan saya boleh tulis surat. Tengok je lah nanti. Tak apa, duduklah.秋。